Betul ke bumi tak terima mayat Mustafa Kemal Atatürk? Apa yang dia dah buat sampai bumi tak nak terima dia? Kami tonton, kami layan gigi emas. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ini. Hari ini aku nak kongsikan satu kisah tentang satu nama yang aku yakin korang mesti pernah dengar. Kalau yang mana bayi-bayi aku mesti pernah dengar ustazah sekolah agama cerita pasal nama ni. Dan hari ini aku nak kongsikan secara ringkas tentang seorang lelaki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha ni dilahirkan pada tahun 1881 dekat Salonika atau sekarang ni dikenali sebagai Thessaloniki, Greece. Ayah Mustafa bernama Ali Reza, pernah jadi lieutenant dalam unit militan masa perang Rusia-Turki pada tahun 1877 sampai 1878. Ibu Mustafa bernama Zubaidah Hanim, berasal daripada keluarga petani Turki yang dah lama menetap dekat kota Langaza, Thessaloniki, Greece. Pertama sekali aku nak share dengan korang pasal pengaruh Ali Reza dalam kehidupan Mustafa Kemal. Walaupun diorang ni sempat bersama tu sekejap je, sebab Ali Reza ni meninggal dunia masa Mustafa umur 7 tahun. Masa Mustafa ni lahir, Ali Reza pergi gantungkan pedang dekat atas buaian Mustafa sebab Ali Reza nak anak dia ni jadi tentera bila dah besar nanti. Selain tu, Ali Reza juga akan pastikan yang Mustafa ni belajar dekat sekolah sekular moden supaya Mustafa ni berfikiran yang lebih moden. Masalahnya, ibu Mustafa ni tak suka dengan keputusan tu sebab ibu Mustafa nak masukkan dekat sekolah agama. Lepas kematian Ali Reza, ibu Mustafa pindah ke ladang sedara tiri Zubaidah dekat luar Salonika. Disebabkan risau dak Mustafa ni tak dapat pendidikan, Zubaidah hantar balik Mustafa ni pergi dekat Salonika. Lepas tu, dalam senyap-senyap dak Mustafa ni dah ambil exam untuk masuk belajar dekat Salonika Military School. Pada tahun 1895, Mustafa sambung belajar dekat Monastir Military School. Monastir yang aku sebut ni bukan monastir yang sekarang tau, dekat Tunisia tu. Masa zaman Turki Uthmaniyah, lokasi monastir ni sekarang dekat Bitola, North Macedonia. Masa dekat sekolah menengah ni lah, Mustafa dapat gelaran Kemal daripada cikgu matematik dia yang bermaksud the perfect one atau yang sempurna. Dekat sekolah ni juga Mustafa kenal dengan beberapa orang kawan baru termasuk Ali Fethi Okyar yang kemudiannya join Mustafa untuk bangunkan Republik Turki. Lepas Mustafa habis belajar dekat monastir, Mustafa masuk pula belajar dekat Ottoman Military Academy dekat Istanbul pada bulan Mac 1899. Masa ni Mustafa enjoy gila dengan kebebasan yang dia dapat sebab sebelum ni macam terikat sikit dengan family dan undang-undang tempatan. Dalam masa yang sama, Mustafa impress gila dengan kemajuan dan kecanggihan bandar Istanbul ni. Orang yang bawa Mustafa jalan dekat Istanbul ni ialah Ali Fuad Seseboy, pun orang yang akan bersama Mustafa untuk bangunkan Republik Turki. Satu lagi benda yang korang kena tahu, masa ni jugalah Mustafa ni aktif mengkritik kepimpinan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Kemudian Mustafa tamatkan pengajian sebagai lieutenant kedua pada tahun 1902 dan Mustafa ni salah seorang daripada 10 best students daripada 450 orang student. Lepas tu Mustafa sambung belajar lagi dekat Ottoman War College. Engkau bayangkan daripada kecil sampai ke besar belajar pasal perang je. Mana letak power Mustafa ni dalam medan perang? Kejap lagi aku cerita dia punya power. Pada tahun 1905, Mustafa tamatkan pengajian dia sebagai kapten. Masa ni Mustafa dapat nombor 5 daripada 57 orang student yang menjadikan Mustafa ni salah seorang pegawai muda yang sangat famous. Tapi tak lama lepas dia grad tu, Mustafa kena tangkap dengan polis. Sebab kan aku cakap tadi dia banyak terlibat dengan aktiviti anti monarki ni. Dia tak tahu yang dalam grup dia tu ada spy kerajaan. Itu yang semua kena angkut tu. Mustafa telah dihukum penjara selama beberapa bulan dan kumpulan tu dibubarkan. Walaupun dia dah kena hukum penjara, tapi kesalahan tu tak menjejaskan pun kerjaya Mustafa ni. Lepas Mustafa dibebaskan, Mustafa dengan Ali Fuad ni dihantar ke pasukan tentera darat ke-5 yang diletakkan dekat Damsyik, Syria dan Mustafa bertugas sebagai staff kapten. Masa tu Mustafa tak puas hati dengan cara pegawai tentera yang dah korup ni layan penduduk tempatan. Pada 20 Jun 1907, Mustafa dinaikkan pangkat sebagai senior kapten. Lepas tu Mustafa dihantar bertugas dekat markas
tentera darat ketiga dekat Monastir pada 13 Oktober 1907. Pada 22 Jun 1908, Mustafa dilantik pula jadi Inspektor Kereta Api Uthmaniyah dekat Rumelia Timur. Bulan Julai 1908, Mustafa dikatakan terlibat dengan pemberontakan revolusi Turki Muda untuk kuat-kuasakan Perlembagaan 1876 yang hadkan kuasa Sultan. Jadi dengan tindakan rampasan kuasa ni, diorang boleh repair balik dan modernkan kerajaan Turki. Tapi Mustafa ni selalu kritik peringkat kepimpinan diorang, terutamanya dekat Enver Pasha yang dianggap wira revolusi Turki Muda. Nak pendekkan cerita, setahun lepas tu, dalam gerakan Turki Muda ni pun diorang terpecah kepada dua puak yang berebut kuasa. Dan pada malam 12 April 1909 berlakunya pemberontakan yang dilakukan oleh golongan tentera. Enver Pasha bawa tentera pergi Istanbul dan jatuhkan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Diorang gantikan dengan Sultan Mehmed kelima yang bahasa mudah fahamnya tak ada kuasa pun dalam pemerintahan. Dekat sini aku nak korang faham yang kuasa pemerintahan Turki dah duduk bawah 3 kepala. Talaat Pasha, Menteri Dalam Negeri dan Wazir Negara, Enver Pasha, Menteri Perang tadi itu, dan Jemal Pasha, Panglima Tentera. Mustafa tak berapa berkenan dengan cara dia orang ni, sebab Mustafa rasa yang tentera ni tak patut masuk campur dalam hal politik. Mustafa pun start kritik tindakan 3 Pasha ni dan buat hubungan baik dengan pegawai-pegawai tentera yang ada potensi untuk naik, yang kemudiannya jadi penyokong kuat Mustafa. Disebabkan kepimpinan kerajaan baru ni dah meluat dengan Mustafa ni, diorang pindahkan Mustafa jadi komander perang untuk Angkatan Tentera Turki Uthmaniyah. Tahun 1911, Mustafa terlibat dengan Perang Itali-Turki. Masa ni Mustafa terpaksa berundur untuk dapatkan rawatan sebab dia kena penyakit malaria dan masalah mata. Tahun 1912, Mustafa terlibat dengan Perang Balkan pertama pula. Dalam masa 2 bulan je, Turki Uthmaniyah dah hilang hampir semua wilayah dia dalam Eropah, termasuk Monastir dengan Salonika, tempat Mustafa Kemal membesar. Jadi ramailah pelarian yang selamatkan diri dekat Istanbul, termasuk oleh ibu dan family tinggi ibu dia. Lepas tu jadi pula Perang Balkan yang kedua, tapi kejap je. Masa ni Uthmaniyah dapat balik separuh wilayah yang diorang dah hilang tadi. Lepas tu meletus pula Perang Dunia Pertama dan Turki Uthmaniyah menjadi salah satu negara yang terlibat sebab 3 kepala pemerintah Uthmaniyah ni bersekutu dengan Empire Jerman. Mustafa Kemal kritik gila hubungan Enver Pasha dengan Jerman ni sebab dia dah boleh agak dah yang Jerman ni mesti kalah punya. Masalahnya bila Jerman kalah, Turki pun akan dapat efek sekali. Pada tahun 1915, Enver Pasha dikatakan saja naikkan pangkat Mustafa sebagai Lieutenant Colonel. Bila dah naik pangkat tu, Mustafa kena pikul tanggungjawab untuk protek semenanjung Gallipoli dengan Selat Dardanelles. Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Republik Turki, tentera yang Mustafa jaga ni berjaya protek Gallipoli dengan cemerlang daripada serangan tentera bersekutu. Masa ni juga Mustafa Kemal dianggap sebagai penyelamat Istanbul. Lepas tu Mustafa ditugaskan pula untuk bawa tentera pergi lawan dengan Rusia pada tahun 1916. Dikatakan lagi Enver Pasha saja je bagi tim askar yang dah lemah dekat Mustafa ni. Diorang ni baru lepas habis perang, belum sempat nak healing lah orang kata, sambung pula perang dekat tempat lain. Nak perang dengan Rusia pula tu. Diorang ni pula bukan sikit-sikit punya askar. Tapi percaya atau tak, Mustafa jadi satu-satunya pemimpin tentera yang berjaya kalahkan tentera Rusia dekat belah timur pada masa tu, walaupun diorang terpaksa berundur beberapa kali. Oleh itu Mustafa Kemal ni dinaikkan pangkat sebagai general, yang jadi punca dia dapat gelaran Pasha, gelaran tertinggi dalam kerajaan Uthmaniyah. Maka jadilah Mustafa Kemal Pasha. Bila berlakunya revolusi Rusia pada tahun 1917, kalau nak tahu cerita pasal sejarah Rusia ni, boleh tengok video aku yang berceritakan tentang sejarah Rusia dekat video lama lah. Okey, balik pada cerita ni tadi, Mustafa pergi jaga daerah Syria dengan Iraq untuk pastikan tentera British tak dapat masuk. Tapi bila tengok keadaan tentera dekat sana yang hidup segan mati tak mau, Mustafa decide untuk letak jawatan dan balik ke Istanbul tanpa kebenaran. Masa dekat Istanbul, Mustafa ada masalah buah pinggang yang menyebabkan dia ada doktor peribadi dan pergi ke Vienna untuk dapatkan rawatan. Dengan nasihat daripada Enver Pasha, Sultan Mehmed kelima panggil Mustafa untuk tolong tentera Uthmaniyah yang on the way dah nak kalah dah tu dekat Syria. Bila dia sampai dekat sana, dia tengok situasi tu lagi teruk daripada apa yang Mustafa bayangkan. Jadi Mustafa ni pun suruh tentera belah utara ni berundur dan cuba selamatkan tentera Uthmaniyah sebanyak yang boleh. Tapi walau macam mana pun, macam yang kita semua tahu, Turki Uthmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama. 3 Pasha tadi tu termasuk Enver Pasha dikatakan lari selamatkan diri dekat Jerman dan tinggalkan Sultan untuk memerintah. Untuk pengetahuan korang juga, Perang Dunia Pertama ni tentera bersekutu yang menang. Dalam tentera bersekutu ni ada Perancis, British, Rusia, United States, Itali dengan Jepun. Tapi dalam konteks Turki Uthmaniyah ni, bila aku sebut tentera bersekutu ni, aku maksudkan British, Perancis, Itali dengan Rusia je. Okey, faham setakat ni? Bila tentera bersekutu dah menang, diorang kontrol 70% wilayah jajahan Turki Uthmaniyah. Dekat sini Perancis ambil, dekat
dekat sana British ambil, dekat situ Itali ambil. Jadi negara Turki Uthmaniyah ni dah berpecah-pecah. Dan khalifah pun dah tak boleh jadi pemerintah Empire Islam dah. Sekadar boleh jadi sultan yang berkuasa dekat sekitar Turki sahaja. Dan masa ni juga Sultan Mehmed ke-6 naik tahta. Demi nak kekalkan kuasa, Sultan Mehmed ke-6 ni pun sanggup bekerjasama dengan tentera bersekutu. Bila dah jadi macam ni, Mustafa Kemal ni baran lah. Dia pun dah bersumpah nak protect wilayah-wilayah Turki ni dengan apa cara sekalipun. Dekat sini korang kena faham yang Mustafa Kemal ni sifat patriotik dia tinggi dan dia memang sayang dengan Turki ni. Cuma Mustafa ni dah tak nak Turki ni diperintah dengan cara khalifah lagi dah. Dia nak Turki ni guna sistem pemerintahan yang lagi moden. Pada bulan Jun 1919, Mustafa bentuk perikatan dengan kawan-kawan askar dia yang dikenali sebagai Amasya Sekular. Amasya Agreement pun dah sign oleh Mustafa Kemal sendiri dengan Rauf Orbay, Ali Fuad Seseboy, Refat Bella dengan Kazim Karabekir. Amasya Agreement ni satu perjanjian yang penting sebab masa ni lah semua pemimpin-pemimpin besar Turki bersatu untuk menentang penjajahan pihak bersekutu dan memperjuangkan kemerdekaan Turki. Masa ni juga situasi dekat wilayah Anatolia ni memang dah kucak-kacir. Banyak konflik yang jadi. Rakyat pun dah buat undang-undang sendiri je. Rakyat Turki pun dah banyak bentuk pasukan separuh tentera sebagai persediaan diorang nak bertempur dengan tentera bersekutu. Disebabkan keadaan dah huara, pihak bersekutu pun suruh Sultan settlekan masalah tu. Jadi Sultan minta Mustafa Kemal untuk selesaikan masalah dekat Anatolia ni. Mustafa ni saja je minta arahan tu dibuat secara bertulis supaya kuasa dia lagi besar dekat Anatolia dan boleh dapatkan pengaruh daripada gubernur-gubernur wilayah. Bila dah sampai dekat Amasya tu, Mustafa ni bukan nak tenangkan rakyat Anatolia ni, tapi dia cakap yang Sultan ni dah jadi tawanan tentera bersekutu. Jadi demi nak selamatkan negara, Mustafa pun datang untuk dapatkan sokongan daripada rakyat Anatolia. Mustafa Kemal sebarkan ideologi yang main isu rakyat, nasionalisme, patriotik. Mustafa seru kepada semua rakyat Turki untuk menentang mana-mana kuasa besar daripada luar yang datang nak memerintah Turki. Bila Mustafa cakap macam tu, terkejutlah pihak bersekutu. Ini apa hal ni? Lain disuruh, lain dibuat pula ni. Jadi pihak bersekutu minta Sultan pergi pecat dan tangkap dak Mustafa ni. Tapi Mustafa ni bijak. Sebelum dia kena pecat, dia sendiri dah resign dulu daripada pasukan tentera darat Uthmaniyah pada 8 Julai 1919. Pada 4 September 1919, Mustafa buat satu kongres dekat Sivas yang jadi punca terbentuknya Pakatan Nasional. Bukan Perikatan Nasional tau, Pakatan Nasional ataupun National Pact ataupun Misaki Milli. Melalui Pakatan Nasional ni, 6 wilayah Turki akan duduk bawah pemerintahan Mustafa Kemal. Inilah titik permulaan perjuangan kemerdekaan Turki. Tapi aku nak korang faham, kerajaan Khalifah Uthmaniyah ni belum hilang lagi, ada je lagi. Cuma dari pandangan Mustafa, kerajaan Khalifah ni dah macam tunduk dengan pihak bersekutu. So diorang ni macam bentuk satu parti baru untuk fight jadi kerajaan baru. Pada bulan Disember 1919, pilihan raya terakhir Turki Uthmaniyah dah berpihak pada Mustafa Kemal. Masa ni juga pangkat tentera dan anugerah-anugerah Mustafa ni dipulangkan balik. Bulan Januari 1920, Parlimen Turki Uthmaniyah dibuka dekat Istanbul. Tapi British bubarkan pada 18 Mac 1920 sebab bila diorang tengok Parlimen Turki ni lebih berat kepada pemerintahan Pakatan Nasional. Disebabkan tindakan British tu, Mustafa Kemal memang dah anggap dah kerajaan Kesultanan Uthmaniyah dah tak relevan dah nak memerintah Turki. Masa ni juga ulama' dipaksa untuk isytiharkan yang Mustafa dengan penyokong dia ni dah jatuh kafir dan berhak untuk dibunuh. Jadi rakyat pun dah pening lah nak sokong kerajaan Sultan ke kerajaan Mustafa Kemal. Seterusnya, pada 23 April 1920, terbentuklah Grand National Assembly dan Mustafa Kemal dilantik sebagai presiden. Dekat sini aku nak korang lagi faham. Kerajaan Uthmaniyah ni memang ada, tapi pemimpin-pemimpin wilayah dan pemimpin-pemimpin tentera banyak dah duduk bawah Mustafa Kemal ni. Jadi kerajaan Uthmaniyah ni dah tak berapa nak strong dah masa ni. Pada 10 Ogos 1920, kerajaan Uthmaniyah sign Treaty of Sèvres yang dibuat oleh pihak bersekutu yang menyebabkan wilayah Turki ni makin kecil dan berpecah. GNA memang menentang keras perjanjian tu sebab perjanjian tu lebih menguntungkan Greece je. Tentera GNA pergi bertempur dengan tentera Uthmaniyah yang banyak dibantu oleh pihak bersekutu untuk dapatkan balik Armenia. Salah satu perkara dalam Treaty of Sèvres ialah Armenia akan jadi satu negara yang merdeka. Dah tak duduk dah bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Antara puncanya pula, masa Uthmaniyah dijaga oleh 3 pasha tadi tu, masa Perang Dunia Pertama berlakunya peristiwa Armenian Genocide. Armenian Genocide ni satu peristiwa pembunuhan beramai-ramai orang Armenia. Nak bagi korang lagi mudah faham, ada satu masa ni tentera Uthmaniyah ni fail nak fight dengan Rusia disebabkan diorang tak ready dengan musim sejuk yang melampau. Tentera Uthmaniyah terpaksa patah balik dan diorang dah lost 60,000 orang tentera. Jadi Enver Pasha ni tuduh orang Armenia dah bersekutu dengan Rusia. Dia nak lepas geram sebab dah kalah, dia pergi hancurkan kampung-kampung dekat Armenia yang dalam wilayah Turki Uthmaniyah. Sebab Armenia ni pula dulu separuh Turki Uthmaniyah, separuh Rusia
Rusia punya. Disebabkan perbuatan kerajaan Turki muda ni, diorang dah berbulu wah dengan kerajaan Turki Uthmaniyah ni. Jadi dengan bantuan tentera bersekutu, Armenia ni nak jadi negara merdeka. Tapi Mustafa Kemal tak setuju dengan perpecahan Armenia daripada Turki. Walaupun Mustafa ni dalam gerakan Turki muda, Mustafa tak terlibat pun dalam Armenian genocide ni. Sebab masa tu dia pun kena hantau dekat Gallipoli untuk protek kawasan tu. Daripada pemahaman aku, dia anggap benda tu salah pemimpin kerajaan lama, bukan salah kerajaan baru. Last kali GNA dapat conquer balik Armenia dengan bantuan kerajaan Rusia pada 3 Disember 1920. Walaupun GNA ni dah makin berkuasa, pihak bersekutu ni macam endah tak endah je dengan GNA ni. Diorang ingat GNA ni macam boleh makan lagi lah. Jadi diorang ni ajak le Dak Mustafa ni bincang untuk diorang tambah baik Treaty of Sèvres supaya Dak Mustafa ni puas hati. Tapi Mustafa tak nak. Pada bulan Ogos 1922, Mustafa lancarkan serangan habis-habisan dalam perang 20 Pinar dan berjaya conquer balik kota Izmir. So disebabkan dah nampak GNA ni betul-betul tak goyang punya dengan pihak bersekutu ni, diorang pun ajak le GNA ni bincang lagi. Jadi pada 21 November 1922, Lausanne Conference telah diadakan untuk bincangkan pasal sistem pemerintahan Turki. Wakil GNA Ismail Inonu tolak semua cadangan yang boleh jatuhkan kedaulatan Turki, macam kawalan kewangan dan selat Turki, pengakuan kalah kepada pihak bersekutu dan isu-isu lain. Perbincangan ni punya hangat sampai terhenti kejap pada 4 Februari 1922. Kemudian persidangan ni diteruskan balik pada 23 April 1922 yang fokus dekat bidang ekonomi je. Dalam masa yang sama, dalam GNA tu sendiri, wujud pula pihak yang dah tak sehaluan dengan Mustafa Kemal, termasuklah General Kazim Karabekir. Diorang ni dah start rasa yang kuasa Mustafa Kemal ni bersaunau macam tak ada batas. Jadi diorang cuba nak letakkan limit dalam bidang kuasa Mustafa. Tapi Mustafa ni dia langsung tak peduli. Dia just fokus nak halau pihak bersekutu daripada Turki je. Lepas setahun lebih punya persidangan, pada 24 Julai 1923, GNA pun sign Lausanne Treaty yang menandakan bermulanya pemerintahan Turki moden. Pada 29 Oktober 1923, Turki diisytiharkan dah jadi negara republik. Mustafa gunakan populariti dia untuk dapatkan sokongan rakyat Turki yang menyebabkan Mustafa ni dilantik jadi presiden pertama Republik Turki. Pada 3 Mac 1924, Mustafa keluarkan perintah untuk hapuskan sistem pemerintahan khalifah dekat Turki. Khalifah terakhir Kesultanan Uthmaniyah Sultan Abdul Majid yang kedua dengan family sedara mara, senang cerita lah. Semua keturunan baginda diperintah buang keluar negara. Lepas tu Mustafa pun start buat program revolusi dalam bidang sosial dan jalankan reformasi politik untuk modernkan Turki berdasarkan 6 prinsip Kemalism. Dalam prinsip Kemalism ni ada republicanism yang bermaksud kuasa pemerintahan kepada rakyat, tak ada lagi sistem pemerintahan monarki. Yang kedua, populism yang bermaksud kedaulatan dan persatuan rakyat tanpa kira kelas sosial dan agama. Laicism atau secularism yang bermaksud pisahkan pentadbiran negara dengan agama. Seterusnya, reformism, penyesuaian politik tradisional Turki ke konsep politik moden. Nationalism yang bermaksud negara ada hak untuk tentukan nasib diorang sendiri. Dan akhir sekali, statism yang bermaksud negara akan kawal industri dan ekonomi, seterusnya menghapuskan kapitalis. Menurut sejarawan, pejabat Syekhul Islam yang dianggap jawatan tertinggi dalam hal ehwal Islam, kira dah macam menteri lah, kena tutup. Office tu Mustafa jadikan tempat hiburan untuk golongan tentera. Dan dia tutup semua sekolah dengan mahkamah agama atau mahkamah syariah ala senang faham. Larangan pemakaian tudung dalam sektor awam sebab dia tak nak orang ingat perempuan Turki ni perempuan kelas kedua. Tarbus pun tak boleh pakai, undang-undang kanun pun kena mansuh, batalkan arahan larangan alkohol. Lepas tu dia gunakan kalender Gregorian untuk gantikan kalender hijrah Islam. Secara tak langsung, Mustafa jadikan hari Ahad sebagai cuti umum untuk gantikan hari Jumaat. Abjad rasmi Turki pun dah guna huruf Roman instead of huruf Arab. Itu baru abjad. Azan pun Mustafa wajibkan dalam bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Mustafa juga gunakan undang-undang baru berdasarkan undang-undang Eropah. Lepas tu dia tak bagi orang lelaki ni berpoligami. Yang ini perempuan Malaysia suka lah. Orang perempuan pun dapat kebebasan untuk mengundi dan bertanding dalam politik. Pembangkang punya media kena tutup terus dan mana-mana organisasi yang berhaluan kiri confirm kena tiau. Masjid dengan madrasah Mustafa jadikan gereja atau kandang kuda. Punya teruk perangai Mustafa ni, ada sumber yang aku baca, dia sendiri pernah mengaku tak beragama, tapi dia tak haramkan apa-apa amalan agama dekat Turki ni. Siapa je yang cuba nak bawa balik ajaran Islam dekat dalam politik Turki ni, orang tu dianggap menentang perlembagaan negara dan boleh dijatuhkan hukuman mati. Perubahan yang paling kontroversi yang aku nak share dengan korang ialah bila Mustafa jadikan Masjid Hagia Sophia sebagai muzium. Aku share sikit pasal Hagia Sophia ni. Hagia Sophia ni asalnya gereja Ortodoks yang dibina antara tahun 532 atau 537 Masihi, masa pemerintahan Empire Byzantine di bawah Maharaja Justinian the Great. Daripada gereja Ortodoks tukar jadi Katolik, lepas tu jadi balik Ortodoks. Sampai
Apabila tahun 1453 masa Konstantinopel jatuh dekat tangan Turki Uthmaniyah, Sultan Mehmed kedua datang kat Hagia Sophia ni. Baginda bagi khutbah dan tunaikan solat Jumaat dekat sini sebagai tanda yang Hagia Sophia ni dah jadi masjid. Nak dekat 500 tahun jadi masjid, sampai dekat Mustafa terus jadi muzium je. Balik pada cerita Mustafa ni tadi, lepas dah buat macam-macam perubahan ni, pada tahun 1935 Mustafa dapat gelaran Atatürk yang bermaksud bapa negara Turki. Dalam masa yang sama juga, Mustafa ni dianggap pemimpin yang anti agama atau lebih spesifik anti Islam lah. Tapi walau macam mana pun, ada pendapat yang kata kalau Mustafa Kemal ni tak ada, memang habis terus orang Islam dekat sepanjang semenanjung Anatolia ni. Sebab pihak bersekutu ni jalankan strategi pembunuhan beramai-ramai untuk conquer Turki Uthmaniyah ni secara keseluruhan. Senang kata, dia tak ada nak suruh kau tunduk dengan dia ke apa ke. Dia datang, dia bunuh je, settle. Jadi tindakan Mustafa Kemal yang bebaskan Turki daripada pihak bersekutu ni secara tak langsung dah selamatkan golongan minoriti yang lain. Tindakan Mustafa Kemal yang hapuskan unsur Islam dalam Turki ni sebab dia dikatakan takut kerajaan Uthmaniyah ni bangkit balik. Sebenarnya lepas zaman Mustafa Kemal ada je orang yang cuba nak jadikan Turki ni Islam balik. Contohnya Adnan Menderes, Perdana Menteri Turki yang ke-9, cuba nak masukkan Islam dalam pentadbiran Turki. Dia pun jalankan hubungan yang baik dengan negara-negara Islam yang lain. Sayangnya pada 27 Mei 1960, tentera Turki jalankan rampasan kuasa dan tangkap Menderes dengan dia punya penyokong. Kerajaan Menderes dituduh langgar perlembagaan Turki, salah guna duit kerajaan dan jadi dalang dalam peristiwa Istanbul Pogrom, satu serangan yang membunuh golongan minoriti Greece dekat Istanbul. Menderes kena penjara dekat penjara Imrali dan dihukum gantung sampai mati pada 17 September 1961. Yang lagi tak boleh belanya, pada tahun 1990, kerajaan Turki keluarkan kenyataan bahawa Adnan Menderes ni sebenarnya tak bersalah pun. Jadi semua pertuduhan yang dikenakan ke atas Menderes ni telah digugurkan dan Menderes diberikan penghormatan dengan cara dikebumikan semula sebagai seorang pemimpin. So kau bayangkan nak masukkan Islam punya pasal macam ni teruk kena. Kalau ikutkan, baguslah mati sebab nak tegakkan agama. Cuma dari sudut lain, bila diorang detect kau nak masukkan agama je, diorang akan buat apa je cara untuk jatuhkan kau. Sanggup tak sanggup je kau nak adab. Balik pada kisah Mustafa Kemal ni tadi, aku nak share kisah peribadi dia sikit. Mustafa Kemal berkahwin dengan Latif Yusaki, tapi diorang ni tak ada anak. Walaupun tak ada anak, Mustafa Kemal ada 8 orang anak angkat, 7 perempuan 1 lelaki. Anak perempuan dia yang bernama Sabiha Gökhan adalah first Turki female pilot dan first female fighter jet pilot in the world. Seterusnya, walaupun Mustafa ni dikenali sebagai seorang pemimpin yang bangunkan Turki, Mustafa juga dikenali sebagai pemimpin yang diktator. Mustafa jalankan sistem satu parti sahaja yang memerintah, tapi dah ditamatkan pada tahun 1945. Selain tu, Mustafa juga dikenali sebagai kaki botol dan perokok tegar yang menyebabkan tahap kesihatan dia makin teruk. Pada awal tahun 1938, masa on the way nak pergi Yalova, Mustafa dikatakan jatuh sakit. Oleh sebab penyakit dia nampak serius, Mustafa ni dibawa balik ke Istanbul untuk dapatkan rawatan. Dekat sana, Mustafa telah disahkan mengalami penyakit cirrhosis, penyakit hati yang tak boleh berfungsi dengan baik. Mustafa pun cuba nak pulihkan diri dan hidup macam biasa dekat Istanbul. Tapi akhirnya pada 10 November 1938, Mustafa meninggal dunia semasa berusia 57 tahun dekat Dolmabahce Palace, Istanbul. Bila cerita pasal kematian Mustafa ni, korang mesti tahu pasal kontroversi yang paling famous pasal Mustafa ni. Okey, lepas dia meninggal, jenazah Mustafa ni telah diawet dan disimpan dekat Ethnography Museum of Ankara. Ramai ahli sejarah Islam yang berpendapat bahawa jenazah Mustafa ni tak diterima bumi, sebab tu simpan dekat muzium. Tapi sebenarnya mayat Mustafa ni diawetkan sebab nak tunggukan pembinaan tapak peringatan rasmi Mustafa yang ambil masa lama nak siap. Lepas dah 15 tahun, pada 10 November 1953, barulah jenazah Mustafa Kemal ni dipindahkan dalam sarkofagus yang berat 42 tan dan diletakkan dekat mausoleum dekat Anıt Kabir, Ankara. Tapi still simpan dalam muzium kan, kenapa tak masuk kubur je? Ada pihak yang mengatakan mayat Mustafa ni tak diterima bumi sampai ke hari ni. Cuma tak ada bukti lagi yang nak menyokong dakwaan tu. Jadi begitulah dia sejarah ringkas tak ringkas sangat lah pasal seorang tokoh yang terkenal dekat Turki, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Bagi orang yang cenderung pada cara hidup barat, moden dan sekular ni, Mustafa ni memang dianggap sebagai hero dan pejuang moden. Tapi untuk orang Islam, Mustafa ni dianggap pengkhianat agama Islam. So, apa pendapat korang? Mustafa ni hero ke pengkhianat? Kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku ni lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik, dan terima kasih juga sebab sudi luangkan masa korang untuk dengar cerita aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.
Semuanya, Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Nampak sangat penat tu.